Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang diberi oleh Bapak Bazli Wafari dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan, yang di mana tajuk yang ataupun tugas yang diberi ialah legal drafting, dan tajuk besar yang kelompok kami pilih ialah perbandingan undang-undang jalan raya di Indonesia dan juga Malaysia. Baik, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, dengan lebih terperinci lagi, memperkenalkan dulu ahli kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Akid bin Muhammad Johan, dan yang kedua ialah Afifah Hadi Isa, dan yang ketiga ialah Hadimas Adi Panggistu, dan yang terakhir sekali ialah Ahmad Rifki. Sebelum itu, ucapan terima kasih juga kepada Bapa selaku dosen bagi mata kuliah ilmu perundang-undangan kerana memberi tugas legal drafting ini. Moga-moga dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami terangkan, insya-Allah dapat memberi manfaat dan kefahaman kepada yang menontonnya. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apa yang dimaksudkan dengan legal drafting? Baik, legal drafting, kebanyakan ramai yang mengetahui bahawa legal drafting ini merupakan sebuah surat perjanjian, iaitu yang mengenai dengan undang-undang. Baik, selain daripada itu juga, legal drafting ini ia merupakan sebuah konsep yang di mana ia merupakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang NA ataupun hasil kajian ilmiah berserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Bermakna legal drafting ini bukan saja bisa dilakukan mengenai surat perjanjian yang berisi perundang-undangan, malah ia juga bisa menceritakan mengenai kajian-kajian ilmiah yang berkaitan dengan undang-undang. Jadi disebabkan itu, kelompok kami memilih tajuk iaitu perbandingan undang-undang jalan raya di Indonesia dan juga Malaysia. Baik, jika kita lihat dalam makalah seperti penerangan yang pertama, bisa kita lihat undang-undang jalan raya di Indonesia. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Undang-undang atau legislasi ini adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya sebelum disahkan undang-undang, disebut sebagai rancangan undang-undang. Jadi oleh itu, lalu lintas dan angkutan jalan raya ini di Indonesia diatur oleh sebuah undang-undang iaitu UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Manakala Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juni 2009 di Jakarta. Jadi itu sedikit pengenalan tentang Akta Undang-Undang Jalan Raya di Indonesia. Seterusnya, di Malaysia, mengenai Undang-Undang Jalan Raya di Malaysia yang memutuskan bahawa apa? Undang-Undang Jalan Raya Malaysia diperkenalkan dalam Akta 333, iaitu Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawal sediaan kenderaan-kenderaan motor dan lalu lintas di jalan-jalan dan perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya. Baik, bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan motor, bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan bagi pengangkutan, dan juga bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan motor, dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud yang berkaitan. Baik, itu juga antara serba sedikit mengenai Undang-Undang Jalan Raya ataupun Undang-Undang Lalu Lintas di Malaysia. Baik, kita masuk dalam bab 1, iaitu ketentuan umum, yang di mana Undang-Undang Jalan Raya di Indonesia
pada pasal 1 dalam undang-undang ini. Yang dimaksudkan dengan yang pertama itu, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan kenderaan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Yang kedua, lalu lintas adalah gerak kenderaan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dan yang ketiga ialah angkutan adalah perpindahan di ruang lalu lintas jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Itu antara serba sedikit dalam pasal 1 mengenai Undang-Undang Jalan Raya di Indonesia. Sebenarnya mempunyai banyak, tetapi saya ambil sedikit saja bagi meringkaskan lagi Undang-Undang Jalan Raya Indonesia di dalam pasal 1 ini. Baik, seterusnya kita masuk pada Undang-Undang Jalan Raya Malaysia di dalam Akta 333 bahagian Jalan Raya. Masih di dalam bahagian 1 ketentuan umum, yang di mana di dalam Akta 333 ini terdapatnya kesalahan-kesalahan lebuh raya, yang di mana pertama itu had laju. Memang tidak dinafikan kesemua negara mempunyai kesalahan had laju, kerana had laju ini sangat produktif untuk digunakan, kerana jika tidak digunakan bisa menyebabkan kemalangan. Baik, jadi kita lihat pada Undang-Undang Jalan Raya Malaysia mengenai had laju. Mana-mana orang yang gagal mematuhi had laju kebangsaan yang ditetapkan di bawah subsection kurungan 1 atau had laju yang ditetapkan dalam subsection 1A melakukan suatu kesalahan dengan syarat bahawa had laju yang dinyatakan dalam perintah tersebut tidak melebihi had laju kebangsaan atau yang berhubungan dengan suatu lebuh raya atau sebahagian daripadanya. Had laju yang ditetapkan di bawah subsection kurungan 1A bagi lebuh raya itu atau sebahagian daripadanya. Jadi saya mahu kongsi, kalau di Malaysia itu had laju lebuh raya adalah selaju 110 km sejam, mengikut laluan-laluan ataupun lebuh raya yang telah ditetapkan. Baik, itu yang baik. Yang kedua, kita bisa lihat dalam Akta 33 mengenai kesalahan lintasan pejalan kaki, yang di mana jika mana-mana orang melanggar mana-mana kaedah yang mempunyai kuat kuasa berhubungan dengan suatu lintasan, maka dia melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan kesalahan, ia boleh didenda sebanyak tidak melebihi RM500. Jadi kepada mereka yang melanggar lintasan pejalan kaki, sama ada yang menaiki kenderaan bermotor ataupun bermobil, melanggar lintasan pejalan kaki, ia boleh dikenakan denda sebanyak ataupun tidak melebihi RM500. Jadi itu antara serba sedikit mengenai Undang-Undang Jalan Raya di Malaysia. Baik, seterusnya kita masuk pada bahagian 2 mengenai asas dan tujuan, yang di mana di dalam Undang-Undang Jalan Raya Indonesia di dalam pasal 2, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan yang pertama itu ialah asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan dan asas partisipatif. Itu antara serba sedikit asas-asas mengenai lalu lintas di Jalan Raya Indonesia. Baik, di dalam pasal 3 juga mengenai Undang-Undang Jalan Raya Indonesia, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Jadi itu antara tujuan kenapa lalu lintas ataupun Undang-Undang Jalan Raya diwujudkan di Indonesia. Seterusnya kita lihat dalam tujuan kenapa wujudnya Undang-Undang Jalan Raya di Malaysia. Baik, seperti yang kita lihat di dalam Akta 333, Akta Pengangkutan Jalan 1987, yang di mana akta ini bertujuan bagi membendung kes kemalangan yang semakin hari semakin tinggi jumlah kematiannya, dan juga bagi mendorong pengguna jalan raya lain bagi mematuhi segala arahan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Antara tujuan lain juga bagi memberi keselesaan dan keselamatan yang menyeluruh bagi kesemua pengguna jalan raya, dan antara lain juga yang memberi ketegasan dan hukuman kepada mereka yang gagal mematuhi arahan yang telah ditetapkan.
Jadi itu antara serba sedikit mengenai tujuan kenapa adanya ataupun kenapa wujudnya Undang-Undang Jalan Raya di Malaysia. Baik, seterusnya kita masuk dalam bab 3 mengenai badan penyelenggara, yang mana jika kita lihat institusi penyelenggara yang diberi wewenang dalam mengeluarkan undang-undang atau akta di Malaysia itu adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bermakna di Malaysia undang-undang yang diselenggara ataupun yang dikeluarkan adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, manakala di Indonesia itu undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seterusnya kita masuk pada bahagian 4 mengenai pengawasan, yang di mana di Malaysia Undang-Undang Jalan Raya Malaysia ini meliputi seluruh daerah di negara Malaysia yang terkait dalam Akta 333. Manakala di Indonesia, Undang-Undang Jalan Raya Indonesia ini meliputi seluruh daerah di negara Indonesia. Bermakna undang-undang yang tercipta ini tidak memilih tempat ataupun memilih martabat, malah ia meliputi seluruh daerah di setiap negara masing-masing. Baik, seterusnya kita masuk pada bab 5, hukuman yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar Undang-Undang Jalan Raya di Malaysia maupun di Indonesia. Baik, antara contoh yang dapat saya kaitkan, yang dapat saya kemukakan, yang pertama itu hukuman pelanggaran Undang-Undang Jalan Raya di Malaysia itu mengikut jenis pelanggaran. Jadi misalnya seperti melanggar lampu isyarat merah akan dikenakan hukuman sebanyak denda RM300. Antara lain juga memandu atau menunggang tanpa lesen yang sah akan dikenakan hukuman denda sebanyak 300, dan mobil atau motor itu akan disita. Ini mengikut Akta 333. Jadi itu antara serba sedikit hukuman pelanggaran undang-undang di Malaysia. Manakala hukuman pelanggaran Undang-Undang Jalan Raya di Indonesia seperti yang terkait di pasal 310, misalnya seperti berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun atau didenda tidak mencapai sebanyak RM2 juta. Antara lain juga, hukuman penjara juga boleh berlaku sekiranya pesalah itu tidak dapat membayar denda, dan hukuman denda penjara itu juga mengikut kepada kesalahan yang dilakukan. Bermakna tidak semua kesalahan akan dikenakan hukuman penjara, akan tetapi hukuman penjara itu akan dikenakan sekiranya pesalah ataupun pelaku tidak dapat menyelesaikan ataupun membayar denda yang telah ditetapkan. Baik, masuk pula pada bahagian 6 yang di mana mengenai tujuan undang-undang ini ditubuhkan ataupun diwujudkan. Baik, undang-undang ini bertujuan bagi membendung kemalangan yang sering berlaku di jalan raya yang semakin hari semakin meningkat jumlah kematiannya. Ya, kita bisa lihat di jalan raya sering berlakunya kematian yang mengakibatkan kemalangan motor, mobil dan sebagainya. Jadi wujudnya undang-undang seperti ini bagi membendung jumlah kes kematian yang semakin hari semakin meningkat. Yang kedua, memberi ketegasan dan hukuman yang ketat kepada mereka yang melanggar dan mengabaikan peraturan-peraturan jalan raya. Dan yang ketiga, memberi keselamatan yang menyuruh kepada semua pengguna agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini semasa berada di jalan raya. Bermakna dengan adanya undang-undang atau akta yang telah ditetapkan, maka kesemua rakyat ataupun pengguna jalan raya akan mengguna jalan raya itu dengan selamat, bahkan kemalangan-kemalangan yang buruk yang mengakibatkan kematian dapat dikurangkan. Baik, seterusnya yang terakhir sekali di dalam bab 7 mengenai ketentuan penutup, yang di mana dalam pasal 17 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan agar setiap rakyat mengetahuinya, mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh badan kuasa yang terlibat. Iaitu jika kita lihat undang-undang di Indonesia disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, manakala undang-undang Malaysia digubal oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baik, jadi itulah antara serba sedikit mengenai tugas legal drafting yang bertajuk Perbandingan Undang-Undang Jalan Raya di Indonesia dan Malaysia. Moga-moga dengan penerangan ini dapat memberi manfaat dan memberi kefahaman kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang menontonnya. Jadi
Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.